Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru bidang seni anda. Okey, cikgu macam biasalah dekat depan rumah ni, kat luar. Tempat biasa cikgu buat kerja lah. Okey, kali ni kita nak buat aktiviti seni dalam bidang menggambar. Kita nak buat catatan pemandangan di air terjun macam ni. Cantik tak? Okey, bolehlah cikgu nak tunjukkan teknik yang mudah bagaimana menghasilkan catatan pemandangan begini. Okey, dah bersedia? Jom kita berkarya. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan catatan pemandangan di air terjun. Okey, yang pertama kita sediakan pensel lah untuk kita melakar. Kemudian kertas lukisan. Yang ni cikgu gunakan kertas A4 biasa je, cuma dia tebal sikit. Kemudian ada berus, pelbagai jenis berus. Okey, ada yang bersaiz besar, ada yang bersaiz sederhana dan juga yang bersaiz kecil lah. Ada mata rata, ada yang mata bulat. Okey, kemudian watercolor. Okey, kalau kamu tak ada watercolor, kamu boleh gunakan banco poster color. Tak ada masalah sebab kita nak belajar, cuba-cuba nak berkarya kan. Kemudian palette dan juga sedikit air. Itu saja. Okey, apa lagi? Jom kita berkarya. Langkah pertama, kita buat garisan mengufuk ataupun garisan melintang ni, garisan pemisah antara bumi dengan langit. Okey, kemudian kita lukiskan air terjun yang jatuh tu. Okey, kita tambah batu batan pada bahagian tepi. Ini sebenarnya lakaran awal sahaja dulu kita nak tengok. Kemudian kita buat batang pokok. Okey, kita andaikan bahagian atas tu ada pokok-pokok lah, pokok yang besar kan. Kemudian nanti di bawah pokok tu nanti kita tambahlah pokok-pokok yang renek yang mungkin merimbun. Okey, cikgu tambah lagi beberapa batang pokok yang lain pula. Okey, ini bahagian atas Kita anggap air terjun tu datang daripada atas. Kemudian bahagian atas tu ada pokok-pokok kan. Nanti di bahagian bawah pun kita buat jugalah. Jadi nampaklah meriah sikit kita punya pemandangan ni. Tak adalah pokok semua dekat atas kan. Jadi kita buat sikit pokok dekat bawah. Okey, jadi murid-murid boleh tengoklah macam mana cara cikgu buat Kita buat lakaran batang, dahan, ranting dulu. Okey, bila dah dapat dia punya bentuk tu, rupa batang pokok tu, barulah kita buat daun. Daun ni senang je. Untuk lakaran ni kita buat bulat-bulat je macam tu. Gunakan garisan melengkung je. Mudah je, nampak dah. Okey, rupa pokok tu mudah je. Okey, bahagian bawah tu kita tambahlah sikit-sikit garis-garis je. Gunakan garisan melengkung tu, seolah-olah nampak macam ada pokok-pokok right. Okey, macam dah siap lakaran kita ni. Mudah je. Okey, jadi kamu boleh cuba-cubalah buat Siap melakar. Kita pergi pada langkah yang kedua, kita nak mewarna. Kita ambillah warna kita letakkan dalam palette. Kemudian kita bancuhlah sedikit dengan air. Okey, cikgu nak buat latar belakang dulu. Okey, sebenarnya dalam kita melukis ni ataupun kita buat catat ni, sebenarnya terpulang pada individu pelukis tu lah. Sama ada nak mula dengan latar belakang dulu atau nak mulakan dengan subject matter dulu. Okey, terpulang pada cita rasa masing-masing. Ada orang dilukis latar belakang dulu macam cikgu buat ni. Ada orang dilukis bahagian depan dulu. Okey, mungkin pokok-pokok dulu ke ataupun mungkin air dulu. Terpulang lah pada cita rasa dan minat masing-masing. Sebab melukis ni dia ikut kepada individu tersebut. Okay, kita tak ikut orang, kita kena ikut cita rasa kita. Kalau kita selesa nak buat latar belakang dulu, kita buat latar belakang dulu. Kalau kita selesa nak buat subject matter bahagian depan dulu ke, terpulang. Okey, subject matter kita ni air terjun lah. Okey, jadi fokus ni lebih pada air terjun. Okey, ni gambaran air terjun cikgu buat gunakan warna biru yang cerah lah. Okey, seterusnya kita ambil warna coklat gelap ni, cikgu nak buat batang pokok. Alright, okey, ni batang pokok gunakan berus bulat yang muncul tirus tu. Okey, kita letak bahagian bawah tu. Bila nak naik ke ranting yang atas tu, kita angkat sikit berus kita supaya dia jadi tajam macam tu. Alright, kita buat beberapa batang dulu. Selesaikan bahagian batang, dahan dan ranting. Nanti kita masukkan dia punya daun. Okey, nak buat daun ni senang je. Cikgu gunakan warna biru Cikgu tak gunakan warna hijau, letak warna biru dulu. Okey, kita punch saja warna biru pada bahagian daun pokok yang kita buat lakaran garisan melengkung tadi kan. Mudah je, punch saja, tekan-tekan je dengan berus. Cikgu gunakan warna biru yang pekat tu. Okey, kemudian kita ambil warna kuning, kita calik warna kuning, kita punch warna kuning di atas warna biru tadi. Okey, kat sini kita belajar bahasa seni visual warna, di mana dua warna asas bila dia bergabung dia akan jadi warna sekunder. Biru dia bergabung dengan kuning, maka terjadilah warna hijau. Hijau ni warna sekunder kan.
Mudah saja. Siap pokok yang pertama, kita pergi pada pokok yang kedua. Kita ulang langkah yang sama. Kita ambil warna biru dulu. Kita cap ataupun kita punch pada bahagian pokok tu lah. Okey, pokok atas, kemudian pokok di bawah. Okey, kita ambil warna kuning. Okey, kita punch warna kuning atas warna biru. Jadi nampak kesan tu Okey, kat sini kalau kita tengok ada tone. Tone warna yang terhasil tu Okey, yang warna kuning tu maknanya bahagian tu nampak lebih cerah. Okey, bahagian yang biru tu dia jadi lebih gelap. Okey, secara automatik bila biru dengan kuning tadi kita punch, kita gabungkan dia menghasilkan tone. Okey, kalau kita tambah air, okey, mungkin dia nampak lebih cair kan. Macam cikgu ni, cikgu letak air sikit je. Okey, terpulang pada kamu lah, kamu nak buat macam mana, nak lebihkan air ke, nak kurangkan air ke, ikut cita rasa masing-masing. Yang cikgu bagi ni carangan saja. Okey, yang ni pun cikgu gambarkan konon-kononnya ada pokok dekat situ daun-daun pokok yang merimbun. Yang ni pun teknik dia sama je. Kita punch warna biru, tekan warna biru, kita cap dekat bawah tu, kemudian kita masuk warna kuning kat atas dia. Okey, yang ni bahagian latar belakang pada batuan lah ataupun tanah di bahagian tepi air terjun tu. Okey, sebenarnya kamu nak buat latar belakang dulu pun boleh, nak buat pokok dulu pun boleh. Okey, macam cikgu tadi, cikgu dah terbuat pokok dulu. Sebenarnya tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okey. Okey, sekarang kita buat lukisan batu cikgu gunakan warna coklat tadi campur dengan warna hitam. Okey, nak menghasilkan batu ni, cikgu ambil warna putih. Jadi kita buat macam ada tone sikit kat situ. Seolah batu tu nampak dia punya bulat-bulat batu tu kan. Batu ni tak semuanya bulat, ada juga batu yang berketul, yang leper, okey, yang tidak rata, okey. Dia macam-macam lah rupa batu ni kan. Okey, yang cikgu tunjukkan ni, ni adalah contoh sahaja. Okey. Kemudian cikgu gelapkan pada bahagian-bahagian yang kurang cahaya tu. Kita nak menampakkan seolah-olah batu tu timbul. Bahagian yang gelap kita gelapkan dengan warna yang lebih gelap lah. Kat sini kita tambah-tambah sikit lah, mana tengok-tengoklah mana yang sesuai. Okey, kemudian cikgu ambil warna kuning. Cikgu nak wujudkan tone pada daun pokok. Jadi kita letak warna kuning sikit nampaklah tu. Mudah je. Kamu boleh cubalah buat jangan takut nak campurkan warna, tak apa, kita buat je dulu. Kalau salah nanti kita belajar lagi, kita buat lagi. Okey, sampai betul-betul kita faham bagaimana mencampurkan warna tu untuk mewujudkan tone. Okey, daripada warna asas kepada warna sekunder, ataupun warna pertama kepada warna kedua. Kat sini cikgu nak buat dia punya batang pokok lah, batang, dahan dan juga ranting Cikgu gunakan berus mata bulat yang tirus tu, yang paling halus, yang paling kecil. Kita campurkan sikit. Kalau kita nak buat pokok tu seolah-olah macam nampak ada kesan cahaya kan, kita ambil warna putih lah. Kita buat dia punya dahan sikit nanti. Okey, bahagian yang kurang cahaya tu kita ambil warna gelap, coklat gelap ataupun warna hitam pun boleh. Okey, seolah-olah pokok tu dia nampak dia punya bentuk batang tu silinder kan, nampak macam bulat gitu. Okey, pokok yang lain pun kita guna teknik yang sama je. Kalau nak buat boleh, kamu tak nak buat pun tak apa, sebab kita dalam proses belajar, cuba nak menghasilkan catatan sebab catatan pemandangan ni dia tak sama dengan catatan yang lain Pemandangan ni kalau boleh kita nak tiru gambaran sebenar, okey, reality. Tapi jaranglah kita akan dapat sama exactly view yang sebenar, yang nyata dengan catatan yang kita buat ni. Dia tak akan sama, dia akan adalah perbezaan sikit. Kita cuba tiru sebab belajar seni ni adalah meniru objek alam, meniru objek buatan manusia. Okey, apa yang kita tengok depan mata kita cuba tiru. Dia tak akan dapat sama, tapi tak apa, itu namanya proses. Okey, kita belajar melukis, belajar mewarna. Okey, secara tak langsung bila kita meniru objek alam tu, kita di samping tu kita dapat juga belajar mengenal sesuatu lah kan. Okey, yang ni cikgu nak buat efek seolah-olah macam ada pokok-pokok bunga lah konon-kononnya dekat air terjun ni kan. Okey, yang tu bunga warna putih. Sekejap lagi cikgu nak ambil warna merah, kita letak warna merah pula, kita tengok. Okey, warna merah ni dia akan jadi lebih berseri lah, lebih menarik kan. Okey, kalau ada warna pink pun boleh. Terpulanglah pada minat masing-masing nak letak warna purple, warna ungu pun boleh.
Ini cikgu cuma contoh saja. Kalau kata warna pokok tu hijau kuning je, bosan juga kan. Jadi kita ambil warna-warna lain, kita tambah sikit putih, merah, merah jambu, ungu dan sebagainya untuk menaikkan lagi kita punya catatan. Bahagian air ni, kalau mungkin di sini kita tak apa jelas kan, pandangan cahaya ni agak kuat. Kat bahagian ni, kalau kita nak wujudkan air tu seolah terpercik, kita punch saja dengan warna putih. Bahagian ni cuba garis-garis sikit, seolah nampak macam air terjun tu dia jatuh kan, jatuh kena pada batu. Bahagian bawah sekali tu ada percikan air yang kuat, jadi kita punch saja ataupun kita cap-cap warna putih. Gunakan berus rata. Berus rosak lagi bagus. Efek dia lebih cantik. Ni bahagian air kat bawah tu kadang-kadang ada macam bayang-bayang sikit, cikgu tarik-tarik begitu. Kamu nampak, bolehlah kamu cuba. Jangan takut untuk meniru, mencuba, belajar dan berkarya. Cantik tak cantik itu subjektif. Terpulang pada mata masing-masing. Jangan risau, yang penting kita buat karya kita, kita yakin dengan karya kita. Selamat mencuba, selamat berkarya. Percaya pada diri. Kita semua mampu, kita semua boleh. Kat sini cikgu nak buat detail sikit, kamu boleh tengok lah. Kita detailkan bahagian batang pokok. Kat sini cikgu tambah awan sikit. Latar belakang tu sebenarnya warna biru. Dalam video ni mungkin kamu tengok dia macam tak berapa nampak sangat. Kat sini cikgu tambah awan, cikgu tambah burung sikit. Seolah ada kat situ prinsip rekaan. Kata apa? Ritma dan pergerakan pada air, pada burung, pada daun pokok. Dah siap karya kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada awal sehingga habis. Kepada kamu murid-murid, bolehlah cuba. Selamat belajar dan berkarya menghasilkan catatan pemandangan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe channel Cikgu Syuk. Teruskan menyokong karya-karya dan video cikgu. Bye bye. Assalamualaikum.